Jadi kalau you bayangkan je, you letak produk survey you iCloud, kan? Kemudian siapa target customer, you tulis kat nombor 1 ni, kan? Dan Betul? bila come to nombor 2 ni, ialah value proposition. Apa tu value proposition? Mari saya definekan secara mudah, ya. Ija, kalau you jual pisang goreng, ya, customer you katakan orang Isas, kan? Tetapi orang Isas sedar kalau dia nak beli pisang goreng bukan hanya daripada you sahaja. Betul? Maksud dia boleh pergi gerai nombor 2, 3, 4, 5. Katakan ada 5 gerai pisang goreng dekat apa orang kata, dekat Isas ni, kan? Jadi sudahnya kawan kita ni, yang customer ni, bila dia beli pisang goreng, dia ada 5 choice. Ada 5 gerai kan, termasuk you, kan? Agak-agak you, kenapa dia orang tu pergi gerai you, dia tak pergi gerai orang lain? Because Apa the lebih? value is stuff kan? Dalam kata lain, apa ni je, orang bukan beli pisang goreng kita. Orang sebenarnya beli value yang kita bubuh dalam produk atau servis kita. Itu that is key sentence tu. Ya. Saya ulang balik ya. Customer beli kita punya nilai yang mana kita tanamkan nilai ini atau build in this nilai dalam kita punya pisang goreng. Nampak tak? Nampak? Kalau you mula nampak macam tu, you know now lah. Kalau you tanya saya dengan orang Isas balik, kan? Orang Isas, dia tak nampak nilai ni semua. Dia nampak kita ada seminar, katakan seminar tentang leadership, ataupun iCloud, dia ingatkan orang ni nak beli je. Kan? Tak tahu orang ni, dia boleh beli daripada ramai external provider yang lain. Yelah, betul. Jadi dia tak nampak. Orang Isas kebanyakan tak nampak bahawa dia kena banner nilai ni. Dan nilai ni pula kena di-banner berdasarkan apa nilai yang customer nak. Bukan ikut kepala dia je. Okay. Right? Betul. Contoh customer nakkan pisang yang rangup dan orang kata tak makan minyak. Kan? Jadi, kita katakan di sini, salah satu daripada nilai kita lah pisang gorengnya tak makan minyak. Contohnya. Kan? Boleh nampak tak? Nampak je. Yes. Jadi sekarang ni kalau kita tengok iCloud lah, produk servis iCloud kan. Customernya katakan orang TMB dan juga pasaran dalam apa kata industri elektrik kan. Agak-agak lah pada pandangan you, apa salah satu nilai yang boleh yang dikenaki oleh pelanggan kita kalau dia nak participate dalam iCloud? Macam lain sekali soalan je? Soalan saya simple je. Kalau kita dah tahu siapa customer iCloud kita, nombor 1 ni, jadi apakah nilai yang potential customer of the iCloud yang ini ni, produk survey ni kan, yang mereka nak? Apa dia nak? Ada. Satu adalah dari segi learning experience ataupun learning content itu sendiri. Dan yang kedua adalah networking lah, network. Okey, cukup ya. Jadi kan, soalan again, selama hari ni bila kita katakan dia orang nak networking, dia orang kata dia nak content ni kan, ada tak usaha kita nak verify dengan customer bahawa itu sebenar mereka nak? Sebab kalau kita tak buat macam tu, dikuatiri kita shock sendiri. Kan? Yes, betul. To be honest. Kan? Logik lah macam saya ingat lagi Ija jual kuih dekat saya dulu masa dekat transmission dulu kan. Contohnya kan. Ija bagi saya sampel. Kan? Bagi saya rasa supaya saya nak tahu apa bezanya you punya cookies dengan orang lain punya cookies. Kan? Saya ingat lagi apa yang Ija kata, you kurangkan gula sebab banyak orang tak boleh nak makan manis sangat. Kan? Jadi kurang. Betul je. Jadi boleh kurang gula. Itu sebenarnya itulah nilai yang saya nak. Sebab saya tak nak makan gula banyak sangat. Kan? Jadi itu sebab saya beli pada Ija. Wahal kalau saya nak beli cookies, bukan Ija seorang je. Sepah dekat Smart dulu tu kan. Betul. Faham. Jadi sekarang ni, kalau kita a smart business person, kan?
kita mesti identify value yang customer nak dan kemudian kita usahakan bina value tu dalam produk servis kita. Jim, Ha. betul-betul agree dengan Haji. Tapi kalau masa setengah kes yang macam bila kita tanya, diorang pun tak tahu apa yang diorang nak. Contoh saya buat lah after 4 years, dah masuk 5 years, nak masuk 6 years kan. Yang saya buat adalah so far, saya study lah apa yang company nak, apa yang TMB buat nak. Tapi bila saya pergi ke individu itu sendiri, dia pun tak clear apa dia nak. Cuma bila kita present lah, okay, betul-betul ini yang kita nak. And then we come to the next, nak datang ke next iCloud lah this year kan. Bila kita tanya base, sebab every session, sebab dia big sponsor kan, setiap habis sesi tu, kita akan buat satu sesi untuk kita dapat feedback, present report ataupun outcome. So, based on previous session, untuk kita come up with the idea untuk 2022 pula, bila kita tanya kepada klien, diorang ni macam, you propose lah dulu. Macam mana kes-kes macam tu, Haji? Itu yang macam, okay. That's why saya certain benda, saya rasa ada action yang saya buat tu, saya tak pergilah validate kepada customer, tetapi apa yang saya approach adalah saya pitching tu, saya dah sediakan all these bullet lah. And then normally apa yang kita pitching tu kita study dululah dengan current trend, dan masa kita convince customer tu ini adalah current trend yang diperlukan. Macam tu. Especially bila benda-benda yang dia orang tak pernah buat lagi. Yang memang tak pernah. Benda-benda tapi saya faham macam kalau dia orang memang ada sakit, contohnya pain kan. Macam saya ni sakit sekarang ni, tim saya tak nak teamwork, tak nak bekerjasama lah. So bila kita bercakap dengan dia orang, kita boleh bagi ubat lah. Maksudnya okay, apa nama, memang you all ni kena ada team building. Macam tu lah for example kan. Kadang-kadang ataupun maybe kalau leader yang bagus sikit, dia pun tahu dia nak apa dekat team dia. Okay. Tapi bagi mereka yang contoh dia macam ni lah, macam feature-features handphone nak keluar baru, ada setengah tu mungkin rezeki kita jumpa orang yang innovation, dia kata sepatutnya kena ada macam ni bagi best lah kan. Macam tu. And then kita sebagai production, kita akan produce that product. Tetapi ada ketikanya klien yang kita jumpa tu, mereka pun tak tahu. Macam tu je. So I think it's based on scenario lah kot kan. Case by case. Bagi I simple je. Kan, tinggal lagi kita buat tak buat je. Ya. Contohnya, macam iCloud, bila kita tanya orang tak tahu kan. So macam mana kita nak ni? Bagi saya, kalau you tengok macam soalan nombor 1 dalam value position ni, kata how do you assist your customer with their problem. Dalam kata lain, kita kena do little bit research. Apa sebenar challenges atau problem yang mereka hadapi sekarang. Jadi instead of tanya mereka apa yang dia orang nak kan, kita tanya dengan dia apa dia orang punya biggest concern sekarang ni dalam kerja mereka. Apa dia orang punya number one perkara yang mereka nak capai dalam kerja dia orang. Sebagai contoh, ya, kalau saya lah kan, ya. Saya nampak sekarang satu TMB dah mula sibuk pasal ESG. Betul, ESG, right. Dan saya nampak CEO pun dah mula sibuk ensure nak minta semua untuk buat ESG. Ya. Dan CEO sebenarnya tertekan kalau dia tak boleh deliver benda tu, dia akan affect brand TMB tu sendiri. Exactly. Nampak tak macam mana saya baca ya? Jadi, apa saya akan buat ialah saya akan cari orang dalam ISAS ni, dalam TMB ni yang bertanggungjawab tentang ESG. Contohnya Dr. Fadil dekat mana ke? Dekat pejabat Datuk apa tu yang strategi sekarang kita ni kan? Dia yang bertanggungjawab contohnya kan? And then kita pergi kat sana dengan dia kata sebenarnya apa yang benda 1, 2, 3, 4 yang you nak buat dalam TMB ni yang you nampak orang TMB susah sangat nak buat. Kan kita nampak tak? Kita nak tahu problem dia orang, bukan nak tahu apa dia orang nak. You know? Betul. Jadi once you have the problem, that is the clue already lah. Kan? Contoh, mereka kata, wah orang kita ni tak tahulah untuk macam mana nak kira carbon footprint. Kan? Jadi, the moment dia cakap macam tu, nanti dalam iCloud kita akan kata, satu seminar, 2 jam, cerita bagaimana nak kira carbon footprint. Mesti terbeliak punya mata doang. Betul. Jadi kita work based on problem yang dia orang nak. Kan? Problem yang mereka hadapi ataupun ialah apa isu mereka lah. Kan? Jadi, again, you mungkin bila tunjuk balik ke dia orang pun tak sure apa dia orang nak. Tapi benda tu dah ada dalam kita punya ESG punya apa kata
dia punya guideline and what not lah kan. Jadi kita play along that line je lah. Jadi obviously dia orang akan nampak, oh macam ni. Kan? Betul. Tapi saya rasa ialah pemahaman ESG tu pun dari segi macam kalau kat TMB dia akan tengok yang dekat environmental tu lah kan. Because dia kalau Tapi ESG tu kan dia ada environmental, social, lagi satu apa je governance. governance. So menariknya kita di TMB banyak lihat dekat apa nama environmental. Saya tak sure bahagian social dengan governance sebab saya nampak inisiatif Betul. ESG tu more kepada yelah zero carbon semua tu kan, carbon emission Ah, dan sebagainya kan. So ah, sure in terms of social and governance. I think that ISAS can play a role juga. Kadang-kadang takut ya. we selalu environmental tetapi part social dengan apa satu lagi governance tu Ah, mungkin antara tak part yang touch. kita boleh perkukuhkan. Benda-benda macam ni lah mungkin kita added value kot Haji kot no? Betul. Hmm. Jadi contoh, since orang tak berapa faham ni, orang ingatkan SG ni pasal green je. Betul Jomlah Ji, kita, betul. jomlah kita buat satu modul atau satu program dalam iCloud. Kita katakan Boleh, uh, insyaAllah. ESG for apa tu yang bodoh tu? Bagi apa masa? Oh, apa yang kena buku tu apa yang buku Apa dia? Kena buka apa uh, je? apa kena apa tu ESG for Lawak lah Haji ni. banyak buku kuning tu yang apa dia kata macam environment for apa ke nama dia? Saya lupa dah. Tak tahu, tak Ingat tak? tahu. Jap, saya baca sekejap. Ha. Dia kata ESG for dummies. Oh, Jami. Sama buku kuning tu. Tahu tak apa kan? Contohnya kan. Okay, Jadi okay. jadi orang footprint apa carbon footprint for dummies. Jadi orang pun yang tak tahu ujung pangkal ni mana suka kan. Lepas tu kalau nak kita verify balik lah. Kalau kita nak verify, kita bawa lah apa yang kita nak buat tentang ni semua dan kita tunjukkan apa perkeliling daripada CEO ke apa tentang program ni which match dengan apa yang kita nak buat, tunjuk balik kat dia orang, kan? Mesti dia orang kata, oh iyalah, benda ni penting lah. CEO selalu cakap tapi kita orang tak tahu ujung pangkal. Oh nak datang lah. Betul je. InsyaAllah kita tetap. Thank you Haji for this idea. Great. Memang Haji memang ahli tetap ni. Sebab saya, bila orang cakap ESG, kadang-kadang saya bertanya-tanya. Aku yang tak faham kot. Sebab kadang-kadang kita baca jugalah. Kadang-kadang banyak artikel tu keluar pasal ESG kan. Tetapi Hmm. inisiatif kita lihat adalah atau pendekatan tu dekat bahagian environmental tu kan. Tapi kalau macam mungkin juga Haji, social dengan governance tu diorang dah in place kot, dah tackle kot. Tak tahu. Saya tak sure bahagian. Dia bukan tak sebenarnya kalau you tanya saya memang tak reti pun. Dia orang tahu buat je tapi how Ah, they link apa yang dia orang buat tu dengan governance dengan apa tu lagi satu tu dengan social dia orang tak nampak. Jadi bila dia itu kan, tu jadi kan. sebenarnya mereka dah buat. Ya, tapi Betul, the betul, thing betul. what they need now is the an info lah to see how this link to that. You know. Betul. Jadi jadi kalau dah tahu, jadi dia dah tahu, jadi dia nanti dia akan take it, buat benda tu dengan lebih orang kata lebih baik lah kan. Sebab dia nampak benda ni sebenarnya jangan main-main. Walaupun sama hari ni kita tak nampak benda ni, kita buat sebab bos suruh. Sekarang ni dia nampak lah. Jadi bukan main-main ni akan effect bisnes kita kalau orang tengok kita buat silap kat sini kan. Yes, betul je, betul. Okay? Done. Ya? Okay,